Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku yang ditulis oleh almarhum Datuk Ismail Qamus, Indahnya Hidup Bersyariat. Kita di muka surat 188 masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam munakahat, hukum perkahwinan, bab 5. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini, bahawa perkahwinan itu adalah suatu syariat Islam. Kita tak boleh nafikanlah, ya. Bahkan ada yang menjadi wajib berkahwin, ada menjadi sunat, ada yang menjadi harus, ada makruh, dan ada juga yang haram berkahwin. Sekarang ini kita nak bincang hukum ataupun bincangkan dasar pemilihan isteri. Sebenarnya bila sebut dasar pemilihan isteri, akan ada juga lepas ni dasar pemilihan suami. Hari ni kita tengok masa musim PKP, ingatkan bila PKP ni tengok muka selalu duduk serumah banyak, tapi bercerai bertambah pula. Kenapa hal itu berlaku? Mungkin adalah sebab-sebab yang kita kena pakat-pakat bermuhasabah. Peranan isteri begitu penting kerana padanya segala urusan tentang rumah tangga diamanahkan, selain menjadi penyeri dan teman hidup suaminya. Oleh itu terdapat beberapa dasar pemilihan isteri mengikut syarak. Sekarang ni kalau katakan dalam Islam, orang tanya nak cari isteri ataupun menantu perempuan ni macam mana? Tengok ini je, tak payahlah tengok sampai peringkat sijil kat mana, gaji berapa, banyak cerita pula. Kita selalu tengok pada gaji. Kadang-kadang tengok, oh gaji budak ni berapa, baru kita nak ambil jadi suami atau isteri. Masalahnya bila dah kahwin, rupa-rupanya isteri anak kita tu marah sebab gaji anak kita kecil pula. Dah jadi masalah, bercerai juga. Itu sebabnya apa-apa pun balik kepada asas agama. Pertama, perempuan yang taat kepada agamanya. Nabi SAW sebut, tungkahul mar'atu di arba'in. Kamu nak nikah orang perempuan ni tengok pada 4 benda. Pertama, limaliha, hartanya. Yang kedua, hasabiha, dia punya keturunan. Duit bukan tak mau tengok, kita tengok, tapi duit yang macam mana, dia kerja apa. Yang penting dia ni ada kesungguhan kerja, kat situ kita tengok. Kesungguhan dia ni mencari rezeki ketika dia tak ada suami. Bila ada suami, dia akan bergantung dengan apa? Dengan suami dia. Isteri ni kalau kita tengok, dia ni daripada muda dia suka bekerja. Tanya kenapa awak bekerja? Oh, saya bekerja sebab nak tanggung keluarga. Mak ayah dia orang susah, adik-beradik dia 8 orang. Kalau dia boleh jaga mak bapak dia, dia boleh jaga adik-beradik dia sanggup kerja susah siang malam, mana dia boleh jaga awak. Tengok, cantik tak? Cukup hebat. Jadi tengok juga bagaimana dia ada kemampuan kewangan tu. Orang perempuan ni pula, kalau dia jenis tak berkira macam tu, kalau dah kahwin dia tak berkira. Masalah tuan-tuan kalau jenis berkira ni sampai peringkat apa? Baru ni kan yang kes bercerai tu, kena talak 3. Suami bagi talak 3 terus. Aduh, suami yang bagi saya, suami tu pun tak cerdik jugalah. Betul lah, talak itu tangan kamu, tapi janganlah bagi sampai 3. Kesnya makan je. Makan kat kedai, Lepas tu suami dia dah buat macam mana dah,
Time nak bayar, dia buat kata tak bawa duit pula. Bergaduh dengan isteri pula kata gini you sengaja tak nak bayar, bombem. You ceraikan I. Talak. Okey, I bagi you talak satu. Bagi satu je, isteri pula terbas. Satu je, bagi lebih lagi. Okey, I bagi semua. 3, ambil. Aduh, pelik tengah ubat. Gaduh sebab apa? Sebab tak bayar. Baca pula dalam tu, dia kata isteri bengang sebab setiap kali makan kat kedai isteri bayar. Ni kalau jenis berkira satu hal juga. Dan yang keduanya, suami ni pula ada mana awak punya tanggungjawab? Bang, kita ni lelaki tau, beli beras. Bila kita beli beras, bini masak nampak sangat takut bini. Teruk betul mu ni. Tapi sungguh, kita beli beras, kita kena tanggung semua. Kalau ikutkan balik tu, kita pula kena masak. Tapi Alhamdulillah, isteri tu tolong masak. Betul tak Kak? Kakak tak masak? Perempuan dia tolong masak je. Kalau ikutkan dia boleh minta. Okey, tadi saya masakkan nasi apa semua ni, charge RM50. Kena bayar, itu tanggungjawab suami, bukan isteri. Ni dalam kitab sebut ni. Tapi perempuan ni tanazalat an haqqiha. Dia macam tak apalah, aku bantu suami. Tengok sampai peringkat tu. Isteri tanggungjawab dia dua je. Pertama, layan nafsu suami. Yang kedua, lahirkan anak suami. Tu je. Yang lain semua suami kena tanggung. Tapi Alhamdulillah, perempuan-perempuan ni pakat tolong. Kata tak apalah bang, saya tanggung, saya bayar separuh duit yuran anak, saya tolong kerja juga, bantu awak bayar rumah, bayar ni. Jadi suami jangan over sangat. Ini tak, bila pergi kedai isteri bayar. Dia boleh nak isteri bayar, tapi awal-awal lagi tu letak RM10,000 atau RM5,000 terus bagi dalam akaun isteri. So apa-apa you bayar, I tak mau bawa duit, I jenis tak bawa duit. Boleh. Macam kawan saya seorang dekat UKM tu, gaji dia tu RM5,000 tu memang dia bagi kat isteri dia. Dia kata aku memang kalau pergi mana-mana memang lenggang, tak bawa beg, tak bawa apa, bayar semua isteri bayar. Itu baru betul, baru semangat isteri keluar duit. Habis bagi tahu, nanti bawa keluar balik. Ada pula yang dia bagi kad kredit. Kad kredit ni awak gunalah. Yang penting time bayar awak bayar, urusan bayar-bayar awak saya tak mau fikir. Okey, ada macam tu. Ini panjang umur punya suami. Tengok bab duit. Yang kedua, keturunan. Keturunan kena tengok. Dia tak boleh main ambil je. Keturunan tu sebabnya kena tengok keturunan orang baik-baik ke. Keturunan ni kena mainkan peranan. Kadang-kadang kalau keturunan jenis ganas lah keturunan dia, anak dia akan jadi keturunan ganas. Itu sebab apa-apa pun tengok juga kepada keturunan. Yang ketiga, jamal, kecantikan. Cantik ni dia tak boleh tuan-tuan letak datang dekat masjid tanya tu imam cantik tak bakal bini saya. Tak boleh. Cantik ni mata berbeza-beza. Cantik ni mata berbeza-beza. Ada orang kata botol ni cantik. Ada orang kata seni betul. Dia cantik, seni lain. Cantik tak lain, tapi seni. Ada orang kata biasa je. Tengok, botol pun nampak beza lah. Jadi tak boleh. Yang penting mata kita nampak cantik, mata mak apak nampak cantik. Dan di jamaliha ni, kalau ulama' dia detailkan lagi, cantik dari aspek akhlaknya. Muka senang dilihat, mata tenang mata melihat. Kemudian akhlaknya bagus. Itu pun elok tuan-tuan perempuan. Walau bagaimanapun kata Nabi, walidiniha, yang paling penting agamanya. Fasbar bizatid din taribat yadak. Bila kau menangkan agama, kau dahulukan agama, maka itu akan memenangkan segala-gala dalam hidup kamu. Sangat cantik. Itu yang pertama. Nombor dua, berketurunan yang baik dan dibesarkan dalam persekitaran yang sempurna akhlaknya. Nanti katanya orang perempuan mesti dalam Facebook ni tanya ni, kenapa asyik perempuan je, lelaki mana? Tunggulah dulu, tak habis lagi. Selesai dasar memilih perempuan, lepas ni memilih suami pula. Lepas ni kita kena letakkan satu syarat, pilih suami yang jenis datang masjid. Selesai masalah. Lepas tu kena ada attendant.
kehadiran. Tengok dekat MySejahtera. Sekarang lagi bagus. Tengok, oh memang 5 waktu ada kat MySejahtera. Tak boleh tengok dalam 2-3 hari tu, kena tengok setahun punya, dia punya apa? Dia punya apa? Kehadiran. Macam nak naik pangkat lah. Dia tengok kehadiran kita pukul berapa masuk kan. Dia akan tengok 3 tahun punya kehadiran. Cek banyak tak hadir, macam mana nak naik pangkat. Tengok. Yang kedua, berketurunan yang baik dan dibesarkan dalam persekitaran yang sempurna. Islam menggalakkan supaya memilih bakal isteri daripada nasab keturunan yang baik-baik dan dibesarkan dalam suasana keluarga dan masyarakat yang berhemah tinggi dan berbudi pekerti, mulia, serta mengamalkan nilai hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba setengah-setengah orang dia tengok tau keturunan tu macam mana. Ya, keturunan yang baik-baik. Macam contoh kalau Said kan, Said dia akan kahwin dengan Syarifah. Ada orang kata apa ni? Diskriminasi. Said dengan Syarifah. Syarifah tak boleh kahwin kecuali dengan Said. Dia sebab tu keturunan Nabi. Dia nak jaga keturunan Nabi tu, dia tidak bercelaru lah. Dia jaga keturunan Syarifah dengan Said, dia jaga gitu. Dia tak ada masalah. Itu hak mereka. Tuan-tuan tak boleh nak kata alah sibuk, aku cari yang lain lah. Tak apa, cari yang lain. Ada orang dia sampai dia stres, dia nak kahwin dengan Syarifah tapi dia tak ada Said. Dia pergi minta dengan bapa suami tu, bapa perempuan tu. Bapa perempuan tu minta maaf lah. Dia kata minta maaf lah sebab keturunan kami ni keturunan Said dan Syarifah. Jadi saya minta maaf, tak boleh nak terima lah, dia kata, kecuali awak ada Said. Budak tu sedih, datang jumpa saya, Ustaz, kenapa macam ni Ustaz? Mana datangnya agama macam ni? Saya cintakan dia. Saya kata, ni dekat Putrajaya lah budak tu. Kesian budak tu. Perempuan pun sedih, lelaki pun sedih. Saya kata, tak apalah, awak doalah banyak-banyak, semoga Allah bagi rezeki yang lebih baik. Ya, rezeki yang lebih baik, dapat bakal suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik. Gitulah Ustaz boleh cakap gitu dulu. Datang kuliah, datang tanya, suka Putrajaya. Dengar khabar baru ni, mungkin kuat doa kali, bapa perempuan izinkan tu. Okey kan? Okey lah. Apa yang strong semua macam kawan saya tu, sampai sekarang tak kahwin ni. Sekarang ni umur dia mungkin dah 47 ni, perempuan. Masa tu, masa muda, masa belajar ramai nak dia. Tapi disebabkan dia nak Said, tak ramai yang ada Said. Jadi ada yang Said tapi kebanyakannya semua dah ada isteri dah. Jadi tak boleh buat apa lah. Akhirnya sekarang ni dia tak kahwin lagi lah. Lepas tu saya katanya, nak kahwin tak? Aku carikan kawan-kawan dekat universiti, ada Said tak? Tak dapat lah. Tunggu lagi 10 tahun kot. Sekarang ni 47. Aduh, kesian. Tapi nak buat macam mana? Itu dia punya law. Kita kena hormat lah. Yang Said dia akan jaga Syarifah, Syarifah akan ambil yang Said. Cuma ada juga Said yang tak ambil Syarifah. Tapi bila dia Said dia ambil Syarifah, dia ambil Syarifah, anak akan keluar Said lah. Kalau perempuan Syarifah. Kalau katakan suami dia Said, isteri tak Said, anak akan ada Said. Dia ada tu, dia punya nama-nama tu, nama tak boleh bawa siapa-siapa. Tiba-tiba imam nak bawa nama depan Said Muhammad Izhar, tak boleh, sebab dia keturunan. Kawan saya buat masters tentang kaji keturunan ni. Rupanya Said ni dia ada keturunan daripada Yaman turun ke bawah. Dia adalah dia keturunan. Ni semua sahih punya nama keturunan. So betul lah dia nak jaga keturunan Nabi SAW. Kena hormat. Jadi kita ni yang tak ada Said, cari yang tak ada Syarifah. Gitulah. Yang Syarifah tu simpan untuk geng Said. Itulah dia boleh buat. Yang ketiga, perempuan yang subur dan berpotensi melahirkan ramai anak. Ni pun satu hal. Ini tengok pada keturunan. Tak boleh kita nak check dia ni isteri anak ramai ke tidak. Kalau gitu kena kahwin janda lah. Balu tak. Maksudnya Nabi SAW suka jenis orang yang mempunyai ramai anak dan ramai keturunan. Itu bagus. Tapi zaman sekarang ni dia bukan pentingkan itu sangat. Penting anak-anak seorang, dua, tiga cukup. Sebab dia panggil tengok pada kos hidup pula. Dia bila
Adakah salah orang nak buat tahdidun nasal, nak orang kata apa, nak buat dipanggil apa, rancang keluarga? Tak salah, boleh, ya. Kita kena faham dia punya situasi rumah tangga. Yang keempat, sukufu atau hampir sukufu. Sukufu ni antara faktor lain membawa kepada kebahagiaan rumah tangga, iaitu faktor ekonomi, sesuai keturunan. Dia punya latar belakang dia. Kalau dia BA, lelaki ni kena BA. Semolek-moleknya. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri dalam terjemahan buku Fiqh Al-Manhaji Mazhab Syafi'i, dia tambah syarat bawah tu, sukufu tu bermakna mesti setara. Kalau budak lelaki tu BA, perempuan tu BA. Comel. Kalau perempuan tu BA tapi lelaki tu dia ada gaji yang sama dengan BA, dia tak boleh rendah daripada tu. Kalau itu akan jadi isu juga nanti. Mula-mula okey, mula-mula ni kentut orang ni, tu standard tu. Lepas tu dia akan mula ungkit kes. Kita orang ni sebab selalu jumpa kes tau. Kadang-kadang saya bukan hakim, saya bukan peguam, tapi orang datang merayu dan bertanya pandangan. Saya kata masa dulu, masa nak kahwin, kamu kenal tak dia? Kenal. Kamu bertunang tak? Bertunang. Kamu bercinta? Bercinta. Lepas tu kamu tak tahu ke yang dia gaji dia rendah? Tahu. Lepas tu sekarang kenapa kamu nak ungkit? Yang perempuan dia ungkit. Tu sebab jangan main sekufu tu. Ulama tak letakkan sekufu tu saja. Dari segi ekonomi kena tahu juga. Dari sudut pelajaran pun sama juga. Katakan keluarga tu kaya sangat, kita miskin pula, tu pun tak elok. Katakan lelaki dia nak kahwin dengan perempuan tu kaya yang melampau, kita pula keluarga yang sangat-sangat miskin, tak sekufu. Nanti bila kita masuk dalam keluarga tu, kalau keluarga tu jenis keluarga yang ada agama, okey, dia akan layan kita ni sama macam anak dia yang kaya, tapi takutnya terlalu miskin. Bila masuk dalam rumah tangga tu jadi masalah. Saya dah jumpa dua orang, dia kahwin dengan perempuan yang sangat high rich, kaya yang teramat, bercerai lepas anak 4. Tak boleh terima. Torture. Bukan nak kata orang kaya tu jahat, tak, tapi budaya tu dia tak boleh masuk. Macam contoh makan, very simple. Dia kata kadang makan, ustaz, kita makan kan, kita tak biasa sangat makan pinggan, kita banyak makan tangan. Dari kecil dia ajar makan tangan gitu kan. Dia orang makan, kita makan tu nampak tu. Kadang-kadang yang keluarga yang ada high sikit, dia kata makan pun tak pandai. Situ dah makan sikit dah, hati makan. Itu sebabnya Islam tak sekufu. Kecuali dia kahwin dengan perempuan kaya, tapi dia juga walaupun keluarga miskin, tapi dia menjadi orang kaya. Itu okey. Itu okey. Tu tak ada masalah lah. Sekarang ni umur 28 tahun, jutawan. 29 tahun, jutawan, tak salah. Maksudnya janganlah bakal si suami ni terlalu jauh jarak umurnya dengan bakal isteri. Umur pun kena mainkan peranan. Pelajaran jangan tak ada langsung. Isteri BA, suami sekolah tadika, tak boleh. Dia kena setara. Ya, setara. Seelok-eloknya 10 tahun lelaki lebih tua daripada wanita. Semoleknya umur tu, kalau nak pilih perempuan, umur 10 tahun ke bawah. Tapi kalau katakan umur sama, tak apa. Umur muda setahun, tak apa. Hampa tahu apa umur beza dengan bini? Beza setahun. Saya dengan isteri saya setahun, tak masalah. Ada orang beza dengan suami 10 tahun betul. Tak ada masalah. Okey. Sebab perempuan dia dengan lelaki ni, kalau dia tak jaga betul-betul, lelaki lagi nampak handsome. Bagi tua nampak handsome. Saya umur dah 40 lebih, tapi orang kata saya 29. Boy. Jangan marah. Orang panggil dia, nak buat macam mana? Dah. Tu buat orang perempuan cukup marah. Kalau kita jalan dengan perempuan, jangan terus cakap ni kakak ke mak. Kena-kena bini dia makan tak habis lelaki tu. Dalam kereta dia mesti kena sebatnya. Baik kita diam je sampai dia memperkenalkan diri. Elok-eloknya, sebab kita bila berjalan, kita kenalkan, ini isteri saya. Terus terang je. Saya pun kalau mana, awal-awal dia kata, ni isteri saya. Takut orang tak tahu, mak tu. Sudah.
Dia tak ada masalah, dia tanya je soalan macam tu. Kita yang merana dalam kereta. Kena sebat Syekh. Kalau rumah kena pukul dengan apa? Dengan tali pinggang. Habis kita. Sepatutnya soalan pun kena bijak lah. Kita ni kalau tanya orang jangan kena bijak. Kadang-kadang kan orang tua jalan dengan orang muda. Jangan mulut tu cepat terus. Anak ke? Jangan. Sebab sekarang ni orang tua kahwin muda. Dia isteri nombor 3. Macam Haji jalan dengan orang muda. Nampak cantik. Anak ke? Jangan. Biar Haji yang perkenalkan. Ini anak saya. Baru kita kata tahu anak. Ataupun tanya siapa? Ni siapa? Ni. Kalau bila tu tahu dah tu. Isteri muda dah tu. Jangan pula kita pandai-pandai. Anak ke? Dia terasa. Kena-kena yang tu isteri saya. Kenapa? Ada masalah? Sudah. Tu nak marah tu. Kalau jenis ho-ha tak apa. Ni anak ke? Tengok orang, tengok kaki. Anak apa? Isteri. Ada jenis lolak, okey. Jenis tak yang straight, tak boleh. Dia terasa hati. So better kita kena belajar juga cara bertanya. Cara bertanya pun kena pandai. Sama juga orang perempuan. Nampak orang perempuan tu tua, jangan cepat. Anak ke? Jangan. Sekarang ni umur 50 kahwin dengan budak lelaki umur 29. Tak masalah, boleh. So baik kita diam je. Siapa? Siapa tu lebih baik? Dia pun jawab, ni isteri suami saya. Suami, alhamdulillah. Dalam hati kau nak tanya apa, tanyalah. Jangan dizahirkan. Tu cara kita berdepan dengan manusia. Namun apabila si lelaki mempunyai latar belakang pelajaran yang lebih tinggi dan juga taraf ekonomi yang lebih baik, maka ini boleh menjamin rasa hormat si isteri pada suami. Ini pun penting juga. Tu suami saya budak-budak lelaki saya jumpa budak-budak lelaki mana-mana ke, dia dapat suami, isteri ada masters, suami tak ada BA langsung. Saya akan suruh dia pergi belajar. Bila kita suruh dia belajar tu, baru kita tahu. Kat situ kita akan jumpa dia. Dia akan tanya, betul Ustaz, saya kena belajar. Kalau tidak, isteri saya akan cakap je, awak tak tahu, awak belajar tak tinggi. Suami rasa lain tau. Ada BA okey dah, dia master PhD tu tambahan. Ada BA kira level okey lah. Level bachelor dia panggil. Kadang-kadang orang kata, apa tengok sangat pada dunia ni. Tak. Ini orang buat kajian pada kes ni lah, study kes perceraian, punca perceraian. Jadi itu sebabnya dia memainkan peranan dekat situ. Allahu Rabbi. Ya. Ya, betul. Saya setuju. Haji, tu buat saya, macam Haji cakap kan, banyak kes berlaku, suami ni dia tak belajar formal, menghafal Quran contoh. Saya boleh cakap sebab saya daripada sekolah pondok hafal Quran dengan adik-adik saya. Tapi arwah ayah ni dia jelas, habis hafal Quran sekolah menengah, habis hafal Quran ambil SPM. Jadi semua alhamdulillah, bukan kita kejar dunia, tapi dunia tu perlu untuk kita sampai akhirat. Ada orang kata, apalah kejar dunia ni, tak payahlah belajar sekolah SPM ni, apa benda semua ni, dunia. Dia kata, ya betul, tapi kena ingat, dunia ni lah kita nak bawa ke akhirat. Kebahagiaan mula kat dunia. Orang kahwin ni kat dunia, dia tak kahwin kat akhirat. Isteri kita tu lah yang akan duduk kat akhirat dengan kita, kalau dia sama-sama solehah. Nampak tak? Itu sebab macam Haji sebut pengalaman orang lama kan. Kita kata hormat orang lama. Tengok, dia tak panggil orang tua, orang lama. Dia rasa dia kalau kita kata orang tua, orang lama. Tengok, orang lama dia nampak bila belajar tak formal, habis hafal Quran, lepas tu dia bergaji dekat pondok dan sebagainya, lepas tu dia pun kahwin. Kena kalau isteri tu solehah, okey, tak ada masalah. Yang kita risau, takut dapat isteri yang na'udzubillah lah, tak solehah. Dia akan pertikai macam-macam.
akan petikai macam-macam. Jangan. Dia title ni kadang-kadang mainkan peranan. Pensyarah, isteri ada doktor, suami cikgu. Kadang-kadang dalam rumah tangga tu, awak tak payah cakap lah, awak cikgu je, saya doktor, PhD. Dah gaduh lah kat situ. Jangan. Dia kadang-kadang benda-benda ni tu panggil kafaah tu penting. Sekufu. Allahu Akbar. Kecuali lah, walaupun dia SPM, tapi gaji dia lebih mahal daripada gaji orang yang ada BA. Tu okey lah. Macam pilot SPM je, tapi gaji wabillahi taufik. Tu isteri akan senyum sampai ke bibir telinga. Bukan masalah dunia, masalah itulah yang ditetapkan ulama. Kalau tak, Imam Syafi'i tak wajibkan sekufu tu. Imam Syafi'i nampak dah semua ni, tuan-tuan. Sekarang kau tanya hakim-hakim, Allahu Akbar, sedih. Saya dengar kadang-kadang, ya Allah, macam tu cerita ni. Hakim lagi dengar terus daripada ni. Ada yang sampai isteri pun cakap, dia kata, saya tak boleh lah dengan lelaki ni. Dia kata, saya tanggung dia semua. Habis lah. Tak cakap apa. Dia mula-mula okey. Ni berlaku depan mata saya sendiri. Kita tahu macam mana proses perkahwinan tu, dan kita juga tahu proses perceraian dia. Pun sama juga isu dia, title. Habis. Isteri kaya, suami cukup-cukup makan. Kereta isteri beli, jam tangan isteri beli, baju seluar dalam isteri beli. Lepas tu sampai masa isteri nak keluar, balik lewat malam, suami kata, awak gimana? Awak jangan cakap banyak boleh tak? Saya letih ni, saya cari duit untuk awak tau. Daripada atas sampai bawah saya bayarkan awak. Habis. Bercerai. Kahwin tak dan 2 tahun. Jalan. Tu jangan main. Benda tu bila saya kaji balik, tengok kes, baru dah tahu apa yang Imam Syafi'i sebut tu betul. Apa yang ulama-ulama letak tu betul. Macam Haji sebut. Itu sebabnya macam orang mengaji pondok kan, saya selalu pesan, hafal Quran. Lepas tu ambil SPM. Ambil SPM je untuk bolehkan kamu masuk universiti. Dah selesai. Sekarang ni universiti buat PBJJ lagi, pengajian jarak jauh. Ambil BA. Jangan duduk saja-saja. Sebab apa? Kita nak jaga kita punya martabat. Ar-rijal qawamun 'alan nisa. Itu sangat penting. Nombor 5, masih gadis atau anak dara. Ini pilihan. Ada rezeki kahwin anak dara, alhamdulillah. Tapi seeloknya dapatkan anak dara. Okey. Kenapa anak dara? Sebab anak dara tu ramai. Janda tak apa, balu. Kalau janda atau balu, yang boleh ambil ni duda atau suami orang. Suami orang nak ambil lah. Kalau yang penting cukup syarat lah. Senyum aja Yang penting cukup syarat. Anak dara ni kalau boleh biarlah orang-orang muda ni dia ambil anak dara. Tapi sekarang ni anak dara ramai sekarang. Ramai juga. Jangan sekarang ni. Kes Datuk Seri Vida pun tak selesai kan dengan Iqbal tu. Okey lah. Dia minat. Apa salahnya? Yang keenam, pasangan bukan daripada keluarga terdekat. Ini seeloknya. Baru ni saya dengar siapa baca fatwa ni. Kahwin dengan sepupu sepapat. Dia kesan penyakit genetik. Menarik juga. Saya dengar sambil-sambil tengah buat kerja. Sebab yang cakap ni pun seorang penyelidik, pengkaji universiti. Dan dia baca jurnal-jurnal kan. Hasil tu dia tengok negara mana yang paling ramai kahwin dengan sepupu sepapat ni, dia menghasilkan keturunan yang banyak masalah genetik. Saya kata menarik lah. Tu sebab Islam suruh cari yang jauh-jauh. Jangan kahwin anak beranak, tak berapa elok. Tidak begitu digalakkan berkahwin dengan pasangan daripada kalangan kaum kerabat yang hampir seperti sepupu. Antaranya sebab ialah mengurangkan keinginan syahwat yang boleh menjejaskan keharmonian perkahwinan dan dibimbangi mendapat anak yang cacat dan kurang bijak. Ini pun salah satu kena tengok dari sudut saintifik lah. Tadi pun yang saya dengar tu kawan tu saintifik tu. Dia tengok dia kaji genetik manusia. Allah hebat ya. Allah Taala buat. Baik tuan-tuan dan puan, itu dasar memilih isteri. Manakala suami pula, InsyaAllah kita bincang pada pertemuan akan datang, sebab ada banyak soalan ni. Suami ni pun jangan risau. Seperti mana orang perempuan, orang lelaki pun begitu juga. Dalam buku ni dia letak 3
Dasar mencari suami, saya tambah lagi bagi cukup 6. Ambil dari buku lain. Biar sama adil. Nanti kan orang perempuan marah, kenapa perempuan 6, lelaki 3. Ni kau tambah nanti, biar puas hati sikit. Wallahu alam. Jadi kita buka tanya soalan. Letih kan cakap tutup ni kan. Tuan-tuan, lemah. Ni kita tanyalah ustaz 2 jam. 2 jam pakai ni macam nak pitam masa tu. Kadang-kadang tengok soalan kan, banyak soalan-soalan masuk, Allah, letihnya nak menjawab. Dia nafas tu sesak. Tapi kalau tak pakai, COVID pula. Assalamualaikum. Sekarang trend menjadi sekarang trend membeli basikal yang ada nilai ratusan ribu ringgit. Soalan saya, adakah ia satu pembaziran atau permainan atau bagaimana Islam memandang isu ini? Mohon pencerahan Ustaz. Betul tuan-tuan. Saya semalam pun saya cerita dekat masjid Muhajirin, surah Muhajirin. Kes orang rompak kan, rompak yang berlaku kat kawasan rumah saya pun ada. Dan banyak tempat sebenarnya, kalau baca dalam surat khabar banyak. Tengah bawa basikal, sebab kena ramai-ramai. Bawa basikal, orang tahan 4x4 tahan, bawa keluar senjata, dia ambil 2 basikal, letak atas 4x4 jalan. Dia tak ambil duit, tak ambil handphone, semua tak ambil. Baik pula, kata kenapa dia ambil? Rupanya tuan-tuan, harga basikal tu body saja 60,000. Tak masuk tayar, tak masuk apa benda tu? Rim. Oh, Haji main basikal ke Haji? Rim, lepas tu kasut. Kasut dia beratus, ada yang 1000 kasut. Seluar dia bukan seluar macam kita. Jangan pakai seluar macam kita. Tu yang saya naik basikal dengan Ustaz Abdullah Khairi tu, dia sakit. Dia kata sakit teluk kan. Sebab dia ada seluar yang pakai pampers bawah tu. So duduk tu dia tak sakit. Apa? Span pakai pampers pula. Yang pakai, dia ada span pun span tebal. Jadi maknanya campur semua sekali 102,000. Tu kawan saya beli dekat Kajang. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, boleh tak dia nak beli basikal macam tu? Dibenarkan dia membeli basikal semahal itu, walaupun harganya satu basikal sama 2 Myvi yang baru, bukan yang second hand. Boleh tak dia beli? Boleh, jika dia mempunyai kemampuan. Maknanya dia mempunyai kemampuan dari aspek rumah dia ada, kereta dia ada, makan minum anak isteri cukup, duit mak pak bayar, tak ada masalah, kau jalan dah, duit pun ada lebih, silakan. Tapi rumah tak beli, masih menyewa, beli basikal. Nampak? Tu tak betul dah. Salah manage duit. Dia bayar duit rumah dulu, jangan bayar ni dulu. Bayar down payment rumah lebih baik. Itu satu. Nombor 2, tak boleh kita ini nak beli basikal semahal ini kalau kita sendiri, anak-anak bini tak makan. Tak boleh. Anak bini wajib bagi makan. Itu tanggungjawab kita. Nombor 3, mak bapak. Tanggungan mak bapak macam mana? Oh, mak bapak susah minta zakat daripada pusat zakat, kita duk beli basikal yang mahal macam tu, haram. Jadi oleh demikian, trend membeli basikal mahal ini tak salah. Sama macam nak beli kereta mahal, nak beli motor mahal, silakan. Yang penting duit berlebihan. Cukup semua dah. Yang lain semua yang wajib tu semua cukup. Ini adalah tambahan untuk dia beriadah. Sebab saya tak main basikal. Saya punya kelisa pun 25,000 je. Takkanlah saya nak beli basikal harga 100,000, baik aku beli kereta. Jadi oleh demikian, saya naik bukit saja. Kos sangat rendah. Seluar RM25, baju RM25, itulah cukup. Kasut dah sikit mahal. Kasut tak mahal ya. Harga 400, 70%. Okey lah kan. Itulah kos dia. Siapa yang mampu naik basikal, naik. Siapa yang mampu naik bukit, naik bukit. Siapa yang mampu
Jogging. Assalamualaikum Ustaz, saya ke kedai makan. Menjadi uruf pada kedai itu makan dulu baru bayar. Betul? Adakah dikira tergantung makanan yang kita makan itu? Dia asal hukum kita bayar dulu baru makan. Jadi sekarang ni macam mana? Dah jadi uruf kita makan dulu nanti kira. Dan masa makan orang datang kira. Orang datang kira ni pula dia akan ikut harga yang telah ditetapkan dalam menu, bukan ikut pakcik dia kira. Itu tak betul. Macam contoh makan, kita pun ambil letak dalam pinggan. Bila letak dalam pinggan, orang tu datang kira. Kira, puk keluar RM51 makan 2 orang. Makan apa? Itu boleh dipersoal. Kenapa dia RM51 ni? Oh, you ambil ni tadi ayam, daging, apa semua campur-campur. Macam mana you kira? Kita anggarkan mengikut ilmu laduni. Report terus ke KPDNKK. Tapi kalau ambil, okey, dia tulis itu 3 ketul daging bersamaan dengan RM3. Okey lah, 1 ketul RM1. Tulis dekat menu, baru boleh. Baru itu betul lah tu. Ni rentetan daripada kes siakap lah ni. Tak selesai lagi masalah siakap ni. Dia keluar. Apa-apa pun pembeli kita kena tanya dan detailkan sebelum beli. Itu sebab dia ada khiyar syarat dan khiyar majlis. Dia ada hak kita kot, hak pembeli. Kalau mahal tak payah beli. Allah, kalau kita pergi kata saya nak ikan, tengoklah tu RM16 segram. Maknanya segram 100 gram RM16. So kita tanyalah berapa ikan tu, berapa kilo. Oh, ikan tu 5 kilo. Okey, 5 kilo. Cuba kira kan. Oh, dia kira. Oh, harga dia semua sekali RM1,000. Okey, saya nak yang kecil lagi. Kira pun ambil yang paling kecil, 1,5 kilo. Kira 400. Tak apalah, saya tak ada dia makan. Okey tak? Salah tak saya? Tak salah. Adakah tuan kedai akan hambat saya keluar? Tak. Saya kata saya tak nak. Mahal. Minta maaf lah. Makan benda lain lah. Berapa ni kalau telur goreng ni? Tengok tulis kat menu, telur goreng RM12. Apa ni telur goreng RM14? Tengah laut bang. Ingat datang kat tengah laut tu, telur dia datang sendiri. Kena angkut. Faham ke tak? Jadi kita tahu dah harga dia. Kalau mahal jangan beli, baliklah. Yang kau singgah buat apa? Satu. Jadi kena tahu. Jadi dalam hal ni peniaga kena ikhlas. Manakala kena ikhlas dan benar, jelas harganya. Manakala pembeli juga kena tahu hukum hakam. Tu sebab saya suruh belajar fiqh muamalat. Nanti kita akan belajar fiqh muamalat. Ini datang masjid belajar tak nak. Lepas tu bila pergi kat Langkawi kecoh. Ni masalah dia. Aduh, pening aku. Sekarang ni nak salahkan siapa? Tunggulah kajian dibuat, siasatan dibuat oleh KPDNKK. Cuma ni dari sudut hukum jelas. Bila dah berlaku bayar, awak redha tak? Redha. Balik tak? Kalau tak redha, awak boleh petikai. Kenapa mahal? Tadi saya minta 5 kilo, kenapa awak hantar 7,5 kilo? Itu baru jadi haram, penipuan. Sekarang ni jelas kan? Kita tak pergi tanya. Kalau tanya orang makan makanan laut semua macam tu, memang kena kira depan. Saya samakan dengan apa? Dengan menatai. Ikan telau di sekor kalau boleh makan RM1,000 kan? Betul. Saya pernah makan. Bukan saya yang bayar, orang lain bayar. Dia datang makan ikan kelah. Saya tak reti makan ikan tu terang. Saya ikan yang sedap semua ada duri banyak. Duri apa? Dipanggil apa? Tulang. Saya tak reti tau. Saya tak pandai makan ikan tulang banyak. Saya tu buat saya suka makan ayam dengan daging ni. Tak ada tulang.
Tulang dia besar. Kalau kalau ikan yang mahal-mahal kan tulang banyak. Saya tak boleh makan. Yang pandai isteri saya lah. Dibawa pergi makan ikan kelah. Ikan kelah 3 ekor. Dia orang bayar semua saya rasa tu dekat RM6,000. Campur ada lagi lobster. Makan tu kat Johor. Dah dia orang nak bayar. Orang tu memang kaya betul. Setara dia kaya pun dia pergi dekat tempat timbang tu. Berapa? Ikan kelah tu dia kira. Okay. Masa bayar berapa? Tengok. Oh, 6,700. Saya nak bayar juga. Tengok 6,000 tak balik. Dia yang minta daging ikan tu kan. Dia lah. Dia bawa keluar kad kredit tak ada apa. Sembang. Tengah-tengah tu, nak minum teh tarik. Teh tarik pula. Order teh tarik pula. Kalau lah jenis tak ada duit, 6,000 tu jangan kata teh tarik. Kena maki terus. Betul tak? Ni tak ada, memang dia tahu dah. Dia kira dah lobster tu berapa, ikan kelah tu 3 ekor tu berapa kilo, semua dia tahu dah. Jadi dia dah letak dalam kepala dia, okey, aku akan bayar 6,000 lebih kurang. So, itu sepatutnya, itu hak pembeli. Kalau tak sesuai, jangan masuk. Itu senang je sebenarnya. Ustaz Zahid pun dah jelaskan benda yang sama. Tapi yang betul-betul patuh syariah tu McD lah. McD, lepas tu apa? KFC. Bayar dulu baru makan. Tak ada isu harga mahal ke murah. Selesai masalah. Betul tak? Pergi minum kopi Starbucks, bayar dulu baru tu. Aduh, macam-macam lah dia orang ni. Bagus juga jadi isu kelah ni. Isu ikan siakap ni. Sebab dia membuka minda orang untuk belajar ilmu muamalat. Sekarang semua pakat duk tanya sekarang. Ada seorang tu pula dia kata, ustaz pun kena. Biasalah. Bukan semua ustaz dia tahu. Dan kadang-kadang kita tahu tapi tak buat. Kita tak amal apa yang kita belajar. Itu pun bahaya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum orang yang menjual rokok sedangkan ia adalah haram? Apabila fatwa kata haram, ulama kata haram, kita jual haram lah. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa pada haram, hukumnya haram. So selesai masalah. Itu sebab kalau orang yang tahu agama, dia tak jual rokok. Dia keluarkan rokok tu daripada kedai. Kecuali diarah. Masa tanda tangan ada macam petrol station di bawah sebuah syarikat, orang kita ada sini. Dia tanya, Ustaz, saya terpaksa Ustaz, tanda tangan buat petrol station ni wajib ambil rokok. Tak ambil tak boleh, wajib. Kita terlepas, tanggungjawab kita selesai. Cuma saya pesan kat dia, untuk kita selamat dia dipersoal depan Allah, masa orang nak beli tu cakap rokok telah difatwakan haram. Selesai. Dia memang betul, dia letak kat atas tu rokok ni, jual rokok, atas dia tulis fatwa telah mengharamkan rokok. Itu dia, orang beli juga sudah. Tak. KKM lagi bagus. So letakkan gambar apa? Kaki buruk, budak kena kanser apa kan. Lepas tu tanya, macam mana laku? Dia orang tak beli yang kaki Ustaz, dia beli yang budak. Aduh, macam-macam orang ni. Assalamualaikum Ustaz, adakah boleh kita meminta orang yang berhutang melalui media sosial kerana pemiutang itu sangat liat untuk bayar hutang? Moga dengan jalan ini beliau terbuka untuk melangsaikan hutangnya. Mohon pencerahan Ustaz. Kalau dia bagi masa, minta saya peribadi tak jawab, minta kedua tak jawab, tiga tak jawab, lah kali dia letakkan muka, orang ini hutang saya sebanyak RM100 tapi tak bayar-bayar, tolong bayar, nampaknya baru ni beli basikal harga RM100,000, RM100 tak boleh bayar. Boleh tak? Boleh. Sebab dia nak minta. Matlul ghani zulmun. Orang ada duit tak mau bayar hutang, zalim. Maka boleh tak kita nak bagi tahu dalam laman sosial, minta secara umum gitu, agar dia malu dan dia bayar? Boleh. Sebab apa? Dah minta banyak kali tak bayar. Tapi orang tak buat lah macam tu. Ada ke orang buat macam tu? Dia orang ni kadang-kadang malu nak jaga status, naik basikal tak bayar hutang. Orang kau kan orang minta hutang tak bayar, terus dia transfer duit.
Ada orang dia tak nak bayar hutang, tak tahu. Ni ada kawan saya seorang. Oh, dia bagi pinjam duit 2.5 juta kepada seorang peniaga Islam Melayu. Tuan-tuan, dia dah berjaya dapat projek kerajaan apa semua. Baru ni minta tak bayar lagi. Dah 3 tahun. Macam minta sedekah kawan ni. 2.5 juta. Baru ni dia bayar 500,000. Tinggal 2 juta lagi. Kata bila nak bayar? Nantilah, aku tengah baiki kolam mandi. Renovate kolam mandi. Bayangkan. Allah, pelik manusia ni, tuan-tuan. Doakanlah semoga orang yang tak bayar hutang ni bayar hutang. Dia tak tahu di akhirat nak masuk syurga payah. Soalan terakhir. Saya bermusafir, jadi saya dibolehkan untuk solat jamak dan qasar. Tetapi Ustaz, terlampau banyak sangat kerja saya terlupa untuk jamak dan qasar. Bagaimana untuk menggantikannya? Adakah sama juga 2 rakaat atau sebagainya? Kalau kita ini boleh jamak dan qasar, katakan saya bermusafir, saya boleh jamak zuhur, jamak qasar zuhur dan asar, sama ada jamak takdim atau takhir. Tapi kita digalakkan untuk niat jamak takhir. Kenapa? Sebab kalau saya tak semayang zuhur dengan asar masa zuhur, saya boleh buat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar selepas waktu asar, jamak takhir. Tapi kalau saya niat jamak takdim, tapi saya tak solat jamak takdim tu, saya tak buat ketika zuhur dan asar, saya tak buat waktu zuhur, saya buat waktu asar, saya terlambat, saya kena qada zuhur. 4 zuhur, 2 asar. Sebab apa? Sebab saya tak semayang zuhur tadi. Sekarang ni bukan saja zuhur dan asar, dia sedar-sedar maghrib. Takdim pun tidak, takhir pun tidak. Sedar-sedar maghrib, Allah, aku tak semayang. Jadi macam mana sekarang? Dia semayang maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat. Kemudian dia qada zuhur dan asar. Bila semayang qada zuhur dan asar, 4 zuhur, 4 asar, jadi 8. Nampak? Jadi berhati-hati. Memang betul jamak dan qasar itu dibenarkan, tapi kena tahulah dia punya syarat-syarat dia. Okey. Tapi dia boleh ganti kan? Niat tu ganti kan? Boleh. Kalau dia kata dia boleh tak jabat takdim. Kata dia niat takdim, Tapi bila tak sempat dia tukar kepada takhir. Boleh? Dia patut dia niat dia semayang takdim, tapi tiba-tiba dia tukar kepada takhir. Boleh, tak salah. Sebelum waktu asar. Jangan lepas asar baru takhir. Tak jadilah. Last. Assalamualaikum Ustaz, mana lebih afdal, bayar zakat pendapatan atau cukai pendapatan? Of course lah zakat. Zakat dapat pahala. Yang kedua, sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, ia wajib. 3. Manakala zakat, manakala cukai wajib di peringkat kerajaan. Manakala yang kedua, ia juga membantu negara. Jadi mana yang lebih baik? Bayar zakat. Itu sebabnya LHDN membenarkan kita bayar zakat semua, dan kita boleh deduct kita punya LHDN. Tapi kalau rasa tanggungjawab tu ada, dia nak bayar 50-50, zakat separuh, LHDN separuh, tak ada masalah, boleh. Zakat untuk fakir miskin dan juga Islam, manakala LHDN untuk pembangunan negara. Tak ada masalah, boleh. Dia boleh pilih. Dia maknanya dia wajib bayar zakat. Lepas tu yang kedua, dia boleh bayar LHDN. Zakat tu apa yang membantu dia? Ya. Kalau SDN mati lagi. Ha, Kalau mereka 25%. 25%. Terpulang. Tapi zakat tu wajib bayar lah. Kena tahu berapa kos zakat. LHDN berapa pula. Ada orang dia bayar semua zakat, tak ada masalah, boleh. Ada orang dia bayar 50-50, kos dia semua sekali, katakan dia kena bayar 10,000. Zakat berapa zakat? Zakat berapa kalau LHDN dia 10,000, zakat dia berapa? Zakat dia rendah lagi. Sebab zakat 2.5%, berapa? 2.5% zakat. LHDN lagi tinggi. So dia bayar zakat. Yang zakat 2.5% tu dia wajib bayar semua. Lebih tak apa.
dia boleh tetap dia boleh tolak LHDN. Tu penting kena tahu yang mana zakat dan mana LHDN. Zakat juga. Zakat juga. Sebab dia boleh tolak LHDN. Okey. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, kita sambung pada bulan hadapan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu minna.